Dicerca kerana tidak mampu memberi zuriat dilabel mandul dan lebih menyedihkan lagi tanggapan umum di mana ianya merupakan lesen untuk suami kahwin lagi, dan isu mandul ini tidak asing lagi dalam kehidupan berumah tangga dan kebiasaannya si suami akan menyalahkan si isteri kerana tidak mampu melahirkan zuriat, dan dalam tidak sedar lelaki juga berisiko tinggi untuk mengalami masalah mandul. Dan bersama saya hari ini kita ingin perkenalkan Profesor Madya Dr. Mardiana Kipli, seorang profesor daripada UNIMAS dan juga doktor pakar perbidanan di Hospital Umum Sarawak. Apa khabar, doktor? Khabar baik. Terima kasih kerana sudi datang ke rancangan Suara Wanita hari ini. Dan tadi sebelum sampai ke set, saya dan juga doktor ada berbincang mengenai isu ini, dan mungkin doktor boleh kongsikan sedikit definisi mandul kepada para penonton, dan adakah wanita saja yang mengalami masalah ini ataupun lelaki juga merupakan akan mengalami masalah mandul? Mandul, definisi yang kita ambil apa itu mandul adalah pasangan suami isteri yang sudah pun berkahwin selama 1 tahun, okey, dan mereka tinggal bersama, mesti tinggal bersama, okey, dan melakukan hubungan suami isteri yang kerap. Jadi setahun tak dapat mengandung, kita galakkan untuk datang berjumpa dengan doktor untuk melakukan pemeriksaan. Okey. Dan kemandulan ni tak semestinya salah wanita. Dia boleh disebabkan oleh lelaki, okey. Boleh disebabkan oleh wanita itu juga, dan boleh disebabkan kedua-dua masalah. Kedua-dua, laki dan perempuan juga boleh. Dan about 10% mungkin kita tak dapat nak cari apa sebab kemandulan tu. Apa di antara simptom-simptom berlakunya masalah mandul ini? Untuk wanita, selalunya petanda awal untuk masalah ketidaksuburan yang mungkin dialami semasa dah berkahwin nanti. Jika wanita tu mengalami masalah senggugut. Senggugut. Ni senggugut yang bukan yang sakit cramping ya, bukan. Dia selalunya senggugut yang sangat teruk. Ada setengah penyakit senggugut ni, wanita tu dia kena pergi kecemasan untuk ambil painkiller, injection, dan berlarutan sehingga 5 hari, 7 hari sepanjang masa waktu haid. Dan salah satu simptom lain yang ketara adalah masalah period tidak teratur. Kadang-kadang kalau kita tanya wanita tu, ada setengah wanita dia mendapat period setahun sekali atau 2 kali. Jadi, dan mereka tak pernah datang untuk pemeriksaan. Jadi period yang tidak teratur ataupun haid tidak teratur adalah salah satu punca ataupun simptom awal. Mungkin anda mengalami masalah susah untuk hamil. Satu lagi adalah bila sudah berkahwin, kadang-kadang bila mereka melakukan hubungan suami isteri, kadang-kadang sakit di dalam hari-hari semasa melakukan hubungan. Yang ini kita kaitkan dengan masalah endometriosis ataupun ada darah beku dekat dalam di luar rahim. Okey. Jadi ini perlukan pemeriksaan ya daripada doktor. Maksudnya kena buat pemeriksaan lanjut. Sekiranya kalau kita dah tahu dalam masa tempoh 1 tahun itu kita tidak dapat memberi zuriat, kita kena dapatkan pakar. Maksudnya kena berubat dengan cepat, betul doktor? Betul. Jadi berapa peratus kadar lelaki dan juga wanita yang mengalami masalah mandul ini? Secara amnya 30% disebabkan masalah wanita, okey. 30% disebabkan lelaki. 30% boleh disebabkan oleh kedua-dua pasangan, lelaki atau perempuan, okey. Dan 10% adalah unexplained ataupun tiada punca yang dapat dikesan. Jadi selalunya benda ni kita akan dapat tahu selepas kita melakukan beberapa ujian terhadap pasangan tersebut. Mungkin doktor boleh kongsikan sedikit antara cabaran. Doktor dah berpengalaman lebih 10 tahun menjadi pakar perbidanan, dan apa antara cabaran-cabaran ketika doktor menghadapi pesakit-pesakit di hospital lah contohnya? Saya memang di hospital selalu melihat kes-kes sebegini, masalah ketidaksuburan. Jadi salah satu masalah
yang paling utama adalah kadang-kadang kurang mendapat kerjasama daripada pihak lelaki. Saya bukannya cuba nak menyalahkan lelaki, tapi memang kebiasaan untuk masalah ketidaksuburan kita akan suruh suami dan isteri datang sekali ataupun datang bersama-sama untuk pemeriksaan di klinik. Tetapi ada pada setengah pasangan itu lelaki tak datang. Wanita je yang datang ia nak melakukan pemeriksaan. Okey. Banyak lagi yang kita akan kupaskan selepas ini. Kita berehat dulu seketika, kembali selepas ini. Terima kasih kerana masih lagi setia dalam rancangan Suara Wanita. Masih lagi bersama saya Akmal Saleh dan juga tetamu undangan kita hari ini, Profesor Madya Dr. Mardiana Kipli. Dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai topik mandul. Mungkin doktor boleh ceritakan ataupun tipslah bagaimana, apa cara penyelesaian yang mungkin kepada wanita yang mengalami masalah mandul ini. Okey, anda kata anda sudah berkahwin setahun, okey, dan masih suka untuk mendapatkan zuriat, jangan malu untuk jumpa doktor, okey, ataupun pergi ke klinik ataupun hospital berdekatan untuk melakukan pemeriksaan. Cakap baik-baik dekat suami, sebab memang saya akui kadang-kadang nak mendapat kerjasama daripada bahagian suami, sebelah pihak suami, agak sukar. Jadi kena berbincang, suami isteri mesti sudi datang. Jangan ego. Sudi, betul. Jumpa untuk pemeriksaan, sebab biasanya kita akan melakukan pemeriksaan kepada perempuan dan juga terhadap lelaki. Dan bila kita dah tengok keputusan, dan barulah kita boleh katakan punca dia adalah siapa. Saya tidak suka menunding jari, okey. Jadi sekiranya kita tahu apa sebab susah mengandung, jadi rawatan kesuburan dan usaha untuk hamil kita boleh sarankan mengikut apa punca dia. Jadi dengan itu suami isteri mesti sudi dan berbuka hati untuk datang berjumpa doktor kalau ingin merawat. Merawat dan mempunyai zuriat. Jangan malu. Jangan malu, jangan segan. Dan 33% wanita yang diambil telurnya, saya dah baca mengenai perkara ini, berjaya mendapatkan anak ataupun berjaya hamil melalui ujian IVF. Adakah doktor sendiri menyarankan wanita itu membuat ujian tabung uji ataupun IVF ni? Di Malaysia sekarang banyak pusat-pusat bayi tabung uji ataupun IVF. Salah satu tempat yang kerajaan adalah HKL. Jadi saya sangat menyarankan untuk wanita-wanita yang ingin melakukan rawatan IVF untuk tampil untuk membuat pemeriksaan, dan seterusnya kita akan tengok. Anda kata ada setengah punca ataupun penyakit, contohnya kalau tiub fallopian tube wanita itu kedua-duanya sumbat. Yang ni tak ada pilihan. Saya akan sarankan terus ke bayi tabung uji. Dan kalau nak lakukan rawatan, okey, pergilah buat secepat mungkin sementara umur belum mencecah, melanjut lebih usia 35 tahun ya doktor. Selalunya kalau dah umur 40 ke atas tu tahap kesuburan adalah kurang. Jadi apa dia antara side effect ataupun kesan sampingan jika seseorang wanita itu membuat ujian tabung uji ni? Ada kesan sampingan ke? Selalunya untuk rawatan IVF ataupun tabung uji ini, kesan sampingan memang ada. Okey. Semua kaedah rawatan ataupun ubatan ada kesan sampingan. Terutamanya ubatan. Okey. Kerana kalau kita melakukan rawatan IVF, ubat hormon yang kita bagi kepada pesakit itu adalah dos yang sangat tinggi, dan common side effect yang ataupun kesan sampingan yang boleh berlaku adalah overstimulation ataupun telur terlampau
kembang terlampau banyak. Boleh berlaku macam tu doktor? Boleh, sebab kerana untuk rawatan IVF kita memerlukan banyak telur dikeluarkan. Tetapi ada setengah wanita badan dia sensitif. Jadi bila kita gunakan dos yang standard, tinggi tapi standard, tapi badan dia mengalami reaksi dan komplikasi. Yang ini adalah salah satu yang kita kena monitor ataupun kita pantau semasa mereka melakukan rawatan kesuburan. Selain itu, untuk rawatan IVF, untuk proses mengeluarkan telur itu juga memerlukan kadang-kadang doktor akan bagi bius, untuk mengeluarkan telur. Proses mengeluarkan telur pun sebenarnya kurang selesa. Kurang selesa. Maksudnya ada sakit-sakit sikit lah. Mungkin ada sakit. Saya tak boleh nak cakap confirm sakit, tapi dia kurang selesa. Dan setengah tempat dia memberi ubat bius untuk menahan sakit. Jadi proses ini adalah bukan proses yang mudah. Jadi saya sarankan untuk banyakkan bersabar dan tempuhlah cabaran ini bersama-sama dengan pasangan. Jadi macam mana proses nak ambil contohnya lah kita nakkan sperma yang baik untuk dimasukkan ke dalam telur wanita. Jadi apa di antara langkah-langkah ataupun proses untuk melakukan perkara ini? Okey, untuk lelaki kita akan lakukan analisis air mani dulu ataupun analisis sperma. Okey, jadi suami ataupun lelaki itu kena mengeluarkan air mani dan kita akan tengok sama ada sperma dia normal dari segi bilangan, dan juga motility ataupun kelajuan. Kita sperma pun laju. Ya, kita perlukan bilangan yang banyak dan juga sperma dia mesti cegas dan laju. Sebab sekiranya kalau sperma itu kurang laju, ia juga boleh mengganggu tahap kesuburan lelaki itu. Jadi rawatan untuk kesuburan ada dua jenis sebenarnya. Ada satu adalah bayi tabung uji, tapi sebelum bayi tabung uji kita ada pemandian berhadas ataupun IUI. IUI dia memerlukan sperma yang cukup dan aktif dan laju. Jadi IUI ini kita memasukkan air mani ke dalam rahim wanita itu ketika dia subur, dan tapi sperma itu dia kena berjalan sendiri untuk berjumpa dengan telur. Kita cuma memperdekatkan pertemuan. Tapi untuk bayi tabung uji ataupun IVF, dia sperma yang kurang pun kita masih boleh lakukan, tapi semuanya dilakukan di bawah mikroskop. Tadi doktor cakap sperma kena laju, dan bagaimana pula pemilihan? Adakah doktor akan memilih sperma laju untuk dimasukkan ke dalam rahim? Sebab ada juga yang doktor cakap tadi sperma perlahan, tidak aktif. Jadi macam mana tu doktor? Sekiranya kalau sperma kurang aktif ataupun sperma yang perlahan, selalunya kita akan sarankan untuk lelaki tersebut untuk mengambil suplemen ataupun ubat-ubat untuk melajukan ataupun menaikkan kualiti sperma. Bila tahap sperma dia memuaskan ataupun mencapai standard yang kita mahukan, kadang-kadang kita akan sarankan mereka untuk pergi rawatan IUI ataupun pemandian berhadas. Pada peringkat itu, untuk prosedur IUI, kita akan ambil air mani suami, kita akan melakukan sperm washing ataupun kita akan cuci sperma itu. Sperm washing. Tujuannya adalah untuk mengaktifkan sperma, dan juga pada masa yang sama kita nak asingkan sperma yang mati. Jadi sperma yang baik kita akan masukkan ke dalam rahim wanita itu, dan selepas itu wallahualam kita berdoa supaya sperma dengan telur akan berjumpa di dalam. Ini pemandian berhadas. Jadi dia tak sama macam IVF ataupun bayi tabung uji. Okey, kita akan sambung perbincangan kita sebentar lagi. Apa kata kita berehat dulu seketika dan kembali selepas ini.
Kembali lagi dalam rancangan Suara Wanita dan kita akan teruskan perbincangan hari ini ya doktor. Okey, mungkin doktor boleh kongsikan apa sebenarnya maksud ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon ni yang kita panggil polycystic ovarian syndrome ataupun nama pendek dia PCOS. Memang ada masalah ni untuk wanita. Yang sering kali dikaitkan dengan masalah ketidaksuburan. Simptom utama PCOS adalah period ataupun haid yang tidak teratur. Memang biasa. Kenapa dia berlaku adalah sebab berlakunya hormon yang tidak stabil dalam pada wanita itu, dan kadang-kadang kala dia boleh menyebabkan hormon lelaki dalam badan perempuan sedikit tinggi. Kita perempuan pun ada sedikit hormon lelaki tapi kalau dia terlampau tinggi dalam PCOS, jadi wanita itu akan ada bulu-bulu yang berlebihan, dan jerawat pun banyak. Itu pun salah satu tandanya hormon lelaki ada tinggi sikit dalam badan wanita. Ini yang kita panggil PCOS. Jadi selalunya PCOS ni masih boleh dirawat sebenarnya. Selalunya doktor akan bagi ubat hormon untuk mengatur kitaran haid, dan juga mungkin selepas beberapa bulan mereka memerlukan ubat kesuburan untuk bantu merangsangkan telur. Selain itu, ada juga ubat hormon yang diberikan oleh doktor adalah untuk menurunkan hormon lelaki dalam pesakit ini. Pesakit. Jadi yang ini boleh membantu menstabilkan balik hormon. Okey, adakah wanita yang mempunyai PCOS ini antara penyumbang kepada mandul, dan adakah peluang dia untuk mendapatkan anak itu adalah tipis ataupun sebaliknya? PCOS banyak sebenarnya. Ramai. Hampir saya rasa ramai kebanyakan pesakit saya yang datang untuk rawatan kesuburan mengalami PCOS. Dan benda ni boleh didiagnose ataupun kita diagnose melalui ujian darah ataupun scan melihat telur dia. Jadi jangan risau, PCOS masih boleh dirawat. Dan masih ada beberapa pesakit yang masih boleh mengandung dengan bantuan rawatan ubat kesuburan. Jadi jangan putus asa. Jangan putus asa. Okey. Saya ada berjumpa dan ada juga saya membaca salah satu artikel ni yang mengatakan kalau seseorang itu mempunyai ataupun mengalami masalah ini boleh berubat secara tradisional. Dan perbezaan di antara perubatan tradisional dengan moden itu sendiri macam mana? Adakah doktor menyarankan mereka pergi membuat secara tradisional? Saya baru je dapat soalan yang sama ni semalam. Ada pasangan tu dia tanya, doktor boleh tak saya pergi berurut? Pada pendapat saya tidak menghalang pesakit saya ataupun wanita itu untuk pergi berurut. Tapi setakat ini tiada kajian menunjukkan bahawa berurut itu boleh meningkatkan kesuburan ataupun membantu untuk hamil. Tapi kalau mereka nak cuba dan jika berurut itu tidak memudaratkan, saya tiada halangan. Ini sama juga kepada lelaki, sebab ada juga lelaki yang mengalami masalah ketidaksuburan. Mereka tanya, doktor, boleh tak saya pergi berurut secara lelaki? Itu kebiasaannya si lelaki saja ialah. Lelaki. Jadi saya selalu sarankan nak berurut secara lelaki kena berhati-hati sebab kita tak pasti sama ada urutan tu akan lebih memudaratkan atau menyebabkan kesan sampingan. Jadi itu kena berhati-hati sikit kalau nak pilih berubat kampung. Kena banyak membaca sikit. Jadi berhati-hati. Okey. Selalunya lah wanita yang mempunyai masalah ini, emosi mereka akan terganggu. Jadi doktor sendiri sebagai seorang wanita, apakah tips ataupun nasihat doktor kepada mereka yang mengalami masalah seperti ini? Memang biasa. Saya ada beberapa pasangan ataupun wanita datang ke klinik saya menangislah sebab rawatan kesuburan gagal. Saya selalu
advice kepada pesakit saya, bawakan banyak-banyak bersabar, emosi tidak boleh tak boleh murung, okey, tak boleh depress. Yang penting kita dah cuba untuk merawat, okey. Tetapi sekiranya kalau gagal untuk hamil walaupun sudah dibantu dengan cara perubatan, kita kena tabah dan bersabar. Betul. Jadi pernah tak doktor menerima pesakit yang belum berkahwin tapi menginginkan anak, tapi menggunakan ujian tabung uji? Pernah tak doktor dapat pesakit macam ni? Pernah. Okey. Untuk makluman anda, okey. Kita cuma melakukan rawatan kesuburan untuk pasangan yang sah berkahwin saja. Jadi mesti ada sijil berkahwin. Okey. Jadi kita tak melakukan rawatan kesuburan untuk pasangan yang tidak sah berkahwin. Itu adalah tidak sah di sisi undang-undang Malaysia. Betul. Jadi perkara ini kebiasaannya hanya berlaku di luar negara, ya? Mungkin boleh dilakukan di luar negara tapi bukan di Malaysia. Okey. Mungkin selepas ni doktor boleh kongsikan sedikit apa sebenarnya faktor-faktor yang menyebabkan wanita itu mandul. Di sini saya ada model. Okey, model ni memang saya selalu gunakan. Okey. Sebab-sebab kenapa wanita suka untuk hamil adalah salah satu sebab dia adalah fibroid. Okey, ini adalah ketumbuhan di dalam rahim. Sebab fibroid ni dia boleh mengganggu tempat baby untuk lekat. Okey. Dan salah satu punca lain adalah tiub tersumbat. Okey. Ini adalah tiub yang normal. Okey. Ini adalah tiub tersumbat. Tengok dia kembang. Ini yang kita panggilkan hydrosalping ataupun tiub tersumbat. Ini pun selalu saya tengok. Kalau dia dua-dua tersumbat, saya tak boleh buat apa-apa melainkan menyarankan untuk bayi tabung uji. Dan salah satu sebab yang tadi saya ada cerita pasal senggugut. Senggugut yang sangat teruk. Yang senggugut sangat teruk itu kita selalu kaitkan dengan endometriosis. Jika anda perasan dekat rahim ni ada bintik-bintik hitam. Ini yang kita panggil tisu-tisu darah daripada rahim, darah yang berkumpul di luar rahim. Ini kita panggil endometriosis dan boleh menyebabkan senggugut yang teruk dan susah untuk mengandung juga. Saya kira informasi hari ini sangat berguna bukan saja buat golongan wanita, malah juga golongan lelaki. Kita dah pun di penghujung siaran. Diharapkan informasi hari ini berguna dan dapat memberi inspirasi buat anda di rumah. Sehingga berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama hanya di dalam Suara Wanita. Bye.